12 kali Malaysia merancang. Kita masih lagi berdepan dengan masalah kemiskinan luar bandar dan kini dengan kemiskinan bandar. 12 kali Malaysia merancang, kita berhadapan dengan masalah bumi putera terpinggir. 12 kali kita merancang, kita masih lagi berbincang isu masalah pemilikan share bumi putera, Melayu bumi putera masih jauh ketinggalan. Dan 12 kali kita merancang. Hari ini RMK 12, sekali lagi kita masukkan ke dalam RMK 12 ini isu-isu yang berkaitan dengan apa yang saya sebutkan tadi. Di manakah kesilapan ini sehingga seolah-olahnya kita melihat bahawa satu kegagalan kepada rancangan-rancangan Malaysia yang 11 kali yang telah pun berlalu sehingga sekarang kita masih lagi tidak dapat nak mengatasi masalah ini. Jadi saya nak dapatkan penjelasan daripada pihak kerajaan sejauh manakah kita membuat satu kajian semula terhadap rancangan-rancangan yang telah pun kita laksanakan ini, di mana kegagalan-kegagalan terhadap isu-isu yang saya sebutkan tadi. Apakah kita hanya melihat kepada dari sudut projek semata-mata, kita hanya melihat pada ukuran RM semata-mata, ataupun apa yang perkara yang telah pun ditemui selama ini. Sebab bagi saya bahawa saya tidak mahu nanti kita mengulangi perkara yang sama pada RMK yang ke-13. 12 kali Malaysia merancang, kita masih dihantui oleh isu integriti. Integriti sangat membebankan negara kita. Dan ini memberikan sesuatu yang sangat merugikan dari sudut implikasi keuangan, kerana isu-isu integriti ini akhirnya membawa kepada persoalan-persoalan penyalahgunaan kuasa, soal rasuah dan sebagainya. Contoh saya nak sebut, tuan-tuan, bahawa yang dipertua menjelang kita membentang projek menjelang kita membentang RMK 12 ini, dalam sepanjang negara berada dalam keadaan darurat, dalam lingkungan darurat ini, saya agak heran sehingga 60 projek telah diluluskan secara runding terus di bawah Kementerian Keuangan, yang membabitkan nilai projek itu antara 15 hingga 400 juta ringgit Malaysia. Apabila saya bertanya kepada Kementerian Keuangan, dijawab bahawa kerana ia memerlukan kesegeraan pelaksanaan projek akibat penularan wabak COVID-19. Bagi saya bahawa projek jalan takkan perlu nak disegerakan sehingga tak ada nak buat open tender. Kita perlu buat runding terus. Sedangkan dia tidak ada kaitan dengan masalah COVID-19. Jadi ini bagi saya sesuatu yang sangat merugikan negara kita, kerana saya dipahamkan bahawa kalau nak diukur dengan projek-projek yang dibuat oleh JKR, di bawah JKR, harganya akan lebih rendah daripada runding terus yang dibuat oleh Kementerian Keuangan, iaitu projek JKR ini di bawah open tender. Jadi saya nak mohon penjelasan, boleh tak senaraikan nama-nama 60 projek tersebut dan senaraikan syarikat-syarikat kontraktor yang telah pun diberikan kepada mereka untuk mengendalikan projek-projek tersebut. Sebab saya telah dipahamkan bahawa antara kontraktor-kontraktor yang dapat itu ialah kontraktor, contoh kontraktor elektrik, dia dapat buat projek jalan umpamanya. Maknanya ini kontraktor-kontraktor yang tidak mempunyai pengalaman dalam bidang-bidang kontrak yang diberikan kepada mereka. Jadi ini bagi saya bahawa sesuatu yang sangat merugikan, dan saya mohon satu penjelasan daripada pihak kerajaan untuk hal-hal yang sedemikian rupa. Saya agak terkejut apabila projek sebegini rupa boleh disegerakan dengan kos yang sangat tinggi hanya semata-mata kerana ada tujuan-tujuan tertentu untuk mendapatkan imbuhan kepada pihak-pihak tertentu. Sedangkan kerajaan tidak boleh menyegerakan bantuan untuk membantu pusat-pusat tahfiz yang hampir mati dalam negara kita ini akibat daripada kerajaan tidak membenarkan mereka beroperasi dalam sepanjang PKP ini, sepanjang COVID ini, menyebabkan tahfiz di negara kita ada lebih kurang 1,198 buah tahfiz, murid berjumlah 84,643 orang dan guru kaki tangan sebanyak 10,357 orang. Dan sekarang pusat-pusat tahfiz ini berhadapan dengan isu-isu masalah yang sangat berat. Sebahagian daripada mereka tidak dapat lagi membayar gaji kepada pekerja mereka, dan ada yang hanya boleh bertahan dalam tempoh 3 bulan, ada yang terpaksa memberhentikan sepenuhnya kaki tangannya. Kerajaan sepatutnya menyegerakan
bantuan untuk pusat-pusat tahfiz ini. Kalau kerajaan boleh membelanjakan dalam tempoh Perdana Menteri yang lalu untuk membaiki rumah kediaman rasmi Perdana Menteri dengan kos 38 juta, kenapa kita tidak boleh untuk membelanjakan kepada pusat tahfiz ini dengan satu jumlah yang munasabah untuk membantu mereka. Kerajaan Perdana Menteri yang ada sekarang ini, dulu sewaktu jadi Ketua Pembangkang pernah menyarankan supaya dongzong diharamkan. Tetapi kerajaan di bawah Perdana Menteri yang ada sekarang ini telah meluluskan bantuan 15 juta kepada sekolah persendirian Cina yang dibawa oleh memorandum yang dibawa oleh dongzong itu sendiri. Saya tidak membantah memberikan peruntukan 15 juta kepada sekolah persendirian Cina. Tapi apa masalah untuk tidak memberikan bantuan kepada sekolah-sekolah tahfiz yang ada dalam negara kita ini?